Assalamualaikum dan salam hormat. Kita bertemu lagi dalam Sukan Plus Close Up minggu ini. Baik, pada minggu ini kita akan mengupas mengenai sukan yang diberi nama iaitu tagball. Ia merupakan gabungan elemen tiga sukan iaitu bola sepak, sepak takraw dan juga pingpong, dan ia mula diperkenalkan di Hungary pada 2012. Dan legenda bola sepak Brazil Ronaldinho merupakan antara watak utama yang menggerakkan sukan tagball ini di pentas dunia, dan mungkin masih belum popular di negara ini, namun ia sudah bertapak di Malaysia sejak 2017. Untuk itu kita bersama dengan Presiden Persatuan Tagball Malaysia MTA, KJ Siva. Apa khabar? Baik, sir. Khabar baik. Terima kasih kerana sudi bersama Sukan Plus Close Up minggu ini. Baik, untuk pertama sekali kita nak kenal dulu siapa KJ Siva ni. Okey, KJ Siva ni sudah kahwin. Ada 3 anak, berasal daripada Cameron Highland, mendapatkan pendidikan awal di Ipoh. Dan saya bergerak ke KL untuk belajar di universiti, dan seterusnya saya membuka bisnes. Okey, background KJ Siva? Okey, background saya, walaupun saya study electrical and electronic engineering, dapat ijazah, tapi saya tidak meneruskan karier saya sebab waktu muda saya pun bekerja sebagai part time di hotel banquet. Jadi di sana saya melihat industri event pada tahun 1998. So saya selepas saja belajar, saya terus membuka company sendiri. Okey, KJ Siva, apa yang menariknya mengenai tagball ini? Okey. Dari sudut tagball ni, sukan, saya masa di sekolah menengah main semua sukan. Tak ada sukan yang saya tak pernah main. Tapi tak pernah mewakili daerah, negara mana-mana pun. Tapi selepas saya melihat sukan ini, dan juga saya secara tidak langsung saya involve dalam sukan-sukan seperti sepak takraw, bola sepak, di mana kerjaya saya, company saya servis Astro Arena dalam STL dan juga MFL dalam Piala Malaysia FA Cup Final dan juga Piala Malaysia. Kami juga berurusan dengan JDT, membuat sedikit sebanyak event untuk mereka. So dari segi keseluruhan, bila saya melihat sukan-sukan ini dari segi event manager, bila saya mendapat satu peluang untuk menggerakkan sukan ini, saya rasa saya tidak terfikirlah untuk mengambil langkah yang seterusnya, sebab sukan ini tidak berada di Malaysia. So saya mengambil cabaran dia lah untuk melaksanakan sukan ini. Okey, baik. Setiap sukan mesti ada konsep permainan. So untuk tagball ini sini, bagaimana konsepnya? Okay, boleh jelaskan? Dari segi Malaysian kan, kita nak beritahu dia macam ala main bola, ala main sepak takraw di atas meja pingpong. Dia kalau dia cara dia lah. Konsep permainan tu mungkin kiraan mata, berapa player yang boleh main sekali? Kiraan mata dia 12 mata. Player sama ada single ataupun double, male, female, and then double. Mixed double. So kiranya basic permainan tu mungkin boleh berasaskan pada Amerika Latin ke Eropah ke. Macam tadi saya sebut Hungary kan. So dari sudut pengetahuan KJ Siva bagaimana? Okey, sukan ni seperti yang saya tadi beritahu, dia berasal daripada Hungary pada tahun 2012. Dicipta oleh 3 orang bangsawan Hungarian, yang mana satu main bola, satu yang cipta sukan tu. So mereka cipta sukan tu asalnya sebagai satu training tool untuk bola sepak, bukan sebagai sukan asas. Tapi pada tahun 2016-2017, kerajaan Hungary telah pun menyeru pencipta sukan tagball ni untuk menjadikan dia sebagai sukan. So di sana yang mereka bermula. Tetapi bila saya berjumpa dengan pengasas sukan tu pada tahun 2017, dia sendiri beritahu yang sukan ni lebih sesuai di Asia Tenggara sebab sepak takraw. So, jadi macam sesiapa yang pernah main takraw ataupun yang sedang main takraw, mereka cuma memerlukan dalam 3 hingga 4 minit untuk bermain tagball di atas meja tagball. Sebutkan tadi Asia Tenggara. Mungkin untuk sepak takraw ini kita tahu Thailand antara kuasa besar kan. Mungkin pandangan KJ Siva untuk Malaysia sendiri juga untuk develop
tekbol ini? Sebelum ni, sebelum Thailand mengambil bahagian dalam sukan ni, tekbol ni dilihat sebagai satu sukan yang very standard, yang very normal. Tapi baru-baru ini bila Thailand masuk ke dalam aktiviti tekbol ni, mereka telah pun menggandakan sukan tekbol ni sebagai satu aksi martial art. Martial art di mana mereka gabungkan tekbol ni sebagai dengan sepak takraw dan juga martial art. So mereka macam lipat semua ni, so ia menjadikan sukan ni lebih cepat daripada apa yang sebelum ni. Selain Thailand, mungkin ada negara yang... Okey, kalau katakan yang di Asia Tenggara, negara yang first mengambil bahagian adalah Malaysia. So, jadi masa tahun 2018-2019, player kita dapat ranking top 10 in the world. Okey, ranking sistem ni dikira sebagai persatuan ataupun klub-klub di Malaysia ataupun di seluruh dunia, berapa banyak mereka mengambil bahagian dalam international series. Tapi disebabkan masalah cabaran kewangan, kita tidak dapat menghantar player kita ke arena international setiap minggu, sebab dia ada aktiviti setiap minggu di Brazil, di Japan, di USA. So disebabkan pemain-pemain Eropah mereka boleh pergi ke satu negara dengan cepat, so mereka mendapat kelebihan untuk menjadikan mereka sebagai top 10, top 20. Kalau future kita ada bajet yang cukupi, kita boleh sediakan satu tim yang boleh mengambil bahagian setiap bulan di arena international. Di peringkat Asia juga bagaimana? Okey, peringkat Asia kita boleh katakan Malaysia adalah tempat yang ketiga lah. Top 3 after Thailand, Indonesia, Cambodia. So tahun ni kita pun berada di SEA Games sebagai sport di mana kita dapat tempat ketiga. Tempat ketiga, ya. Daripada berapa negara tu? Dalam 8 negara yang mengambil bahagian. 8 negara. So kiranya macam kita sebutkan tadi, Thailand, Malaysia antara yang memulakan langkah untuk menceburi tekbol ini, dan daripada sudut kos dan perbelanjaan juga mahal tak sebenarnya? Okey. Salah satu sebab kenapa sukan ni menjadi terlalu awal dan terlalu cepat dikenali, kos untuk bermain tekbol ni adalah zero. Dari segi kenapa, kalau anda ada sukan bermain bola sepak ataupun bermain futsal, bermain takraw, anda boleh menggunakan kasut yang sama, kecuali bola sepak lah kalau dia pakai dekat padang. So dari segi pakaian pun sama, cuma yang perlukan sebuah table. So, tetapi tidak memerlukan arena. So dari segi, kalau macam kita nak main bola, kita perlukan satu padang yang kita perlu spend dalam 200,000. Kalau kita nak main futsal, kita kena spend 120,000. Tapi cuma yang sukan ni, table ni berharga 7,500. 7,500. Harap sekarang ini table ni dibina di Hungary. So mungkin masa akan datang akan dibina lokal ataupun di Thailand. Kita boleh mendapatkan pada maybe half of the price. Bentuk dia, saya ada melihat juga bentuk meja tekbolnya. Dia agak melengkung sikit kan. So maksudnya focusingnya dia tu, bola tu akan dilantunkan di tengah-tengah table tu. Ya. Reason utama kenapa dia melengkung sebab dari segi fizik dia nak bola tu bergerak cepat. Dan satu lagi, kalau table tu flat, dari segi kaki kita bila kita nak mengangkat bola tu susah. Sebab tu dia melengkung, so at least player easy to take up the football dia. Okey, baik. Untuk sukan tekbol ni mungkin info mengenai dia mungkin masih lagi amat rendah mungkin. So mungkin apa langkah-langkah daripada MTA sendiri? Okey, dari sekarang yang seperti mana kita tahu, tahun ni dengan bantuan KBS, kita telah pun mengadakan LTM, Liga Tekbol Malaysia yang pertama. Daripada sana kita mendapat pertolongan daripada KBS sekali lagi untuk menjadikan kita sebagai partner di UPM atas program dia panggil One Sport One Facility. So UPM KBS telah pun mencadangkan kami menjadi rakan partner kepada UPM. UPM telah pun memberikan dalam perbincangan, mereka memberikan kita satu bangunan lama untuk menjadikan sebagai home of tekbol. Dan bila ramai yang tanya kenapa UPM, UPM ada banyak player-player sepak takraw. So, jadi
disebabkan sukan ni sukan yang baru, kita tidak ada original player untuk tagball. So sekarang ini kita menggunakan player daripada futsal, player daripada sepak takraw, player yang main bola sepak. So hopefully dalam 10 tahun yang akan datang kita mungkin ada satu player asli yang betul-betul main tagball. Adakah ciri-ciri pemain tu mesti daripada sepak takraw ataupun daripada futsal ataupun mungkin basic player yang kena ada untuk sukan tagball ni? Ciri yang utama sekali adalah timbang. Timbang. So dia punya game dia basically macam takraw. Bila kita serve di opponent, terima bola tu, dia kena timbang 2 kali. Timbang 2 kali, dia kena hantar balik. So itu adalah basic sepak takraw. Macam kita memang tidak boleh lari daripada tu. So basics dia, kalau mereka yang boleh timbang bola, saya rasa dia boleh main tagball. Apa kekangan sebenarnya untuk bermain tagball ni? Okey, kekangan yang pertama sekali, cabaran yang kita hadapi, kekurangan table. Apa yang kita nampak daripada tahun 2018 bila kita tubuhkan sukan tagball ni, dan sekarang permintaan untuk bermain ada meningkat secara 100%. 100%. So bila ramai yang di Facebook, ramai yang kontak coach kita, ramai yang kontak player kita, tanya di mana saya boleh main tagball secara macam futsal court, football field. So sekarang itu yang cabaran utama kita. Walaupun bila kita start pada tahun 2017-18 kita ada dalam 5 table, sekarang kita ada hampir 80 table. 80 table. Tapi yang lagi satu cabaran dia, 80 table tu bukan semuanya dapat kita main, sebab ada yang setengah daripada tu dibeli untuk institusi pengajian tinggi, bank, kondominium, private school. So itu memang tak dapat akses untuk public. So harapan kami adalah untuk bekerjasama dengan taman-taman awam seperti DBKL, BBJ, MPSJ untuk mengadakan satu kawasan umum di mana orang ramai boleh bermain tagball. Okey, untuk skuad kebangsaan kita, ada berapa player sebenarnya? Okey, dari segi professional player di Malaysia buat masa ini kita ada dalam 25 hingga 30 orang yang betul-betul full time, boleh, bukan full time, part time, yang betul-betul boleh mewakili negara. Tapi dalam tahun ni, liga ni betul-betul menonjolkan bakat-bakat baru yang kita tak pernah melihat mereka sebelum ini. Saya rasa national pool player team sekarang ini sudah mencecak ke 100 lebih yang betul-betul boleh bermain secara profesional. Okay, jika melihat penganjuran liga tersebut kan, adakah dia mendapat objektif yang ingin MTS capai? Okey. Tahun ini bila kita ini first time kan? First time, ya. Pertama kali kita organize liga ni, kita pun rasa kurang pasti sebab first time buat liga kan. Tapi kesudahan dia, postmortem report dia, betul-betul kita mencapai lebih daripada apa yang kita harapkan, bukan saja dari segi pengantaran tim dia, juga dari segi involvement of the sponsors, involvement of media, support daripada, paling penting daripada KBS lah. So, memang mereka betul-betul memberikan satu sumbangan dan juga support yang kita berterima kasih kepada mereka. Apa yang inspirasi KT Siva untuk membawa tagball ini ke Malaysia sebenarnya? Okey, salah satu sebab utama adalah saya ingin membawa satu sukan. Sebenarnya pitching ini dibuat oleh presiden saya, FITEC. Macam sekarang kita ada FIFA kan untuk bola kan. Kita punya IF, International Federation, bernama FITEC, FITEQ. So bila beliau pitch kepada Asian Games di Indonesia pertama kali memperkenalkan tagball, beliau berkata sukan ini adalah sukan untuk semua
Sebab sukan ni boleh dimainkan even dalam kawasan pendalaman, tempat yang kita tak dapat bawa kereta ataupun tak ada jalan raya. Kalau table ni boleh dibawa kepada kawasan pendalaman, mereka boleh immediately main, tidak perlu mereka membina. So masa tu kita personally tidak melihat sukan ni sebagai satu sukan pingat. Sukan pingat. Sekarang, masa tu. Tapi sekarang KBS sudah pun announce that sukan tagball adalah satu sukan pingat antara 140 sukan yang telah pun officially register under KBS. So sekarang kita punya fokus ni dah jadi different sikit. Daripada membawa sukan ni untuk main kepada semua orang, sekarang kita start fokus kepada pingat. Sebab tahun 2025 di Bangkok SEA Games kita sudah pun dikonfirm sukan akan jadi sukan pingat. Sukan pingat. Dan tahun depan di Asian Indoor Games di Bangkok juga sudah pun dikonfirm sebagai satu sukan pingat. So sekarang kita memainkan peranan lebih kepada membawa pingat kepada negara. So ini adalah something yang really interesting daripada menjadi satu sukan asas now kepada fokus kepada menjadi satu sukan ataupun satu sumbangan. Sebelum ni saya nak jadi satu sportsman memang tak dapat lah, so at least now I think I diberi peluang kedua untuk menyumbangkan sesuatu kepada negara. So this what actually bagi saya satu inspirasi lah. Okey, baik. Difahamkan juga skuad negara meraih pingat perak di percubaan pingat perak pada percubaan sukan SEA tempoh hari, betul? Betul. Ya, itu memang saya rasa dalam itu saya memang berterima kasih kepada IHF kita, International Federation. Mereka bukan saja dapat membawa sukan ni sebagai satu demo sport di SEA Games. Mereka juga menaja semua perbelanjaan kita di sana. So itu rasa itu yang something very important, dan juga salah satu sebab kenapa saya betul-betul support tagball ni, sebab support daripada IF saya, International Federation, yang betul-betul memberikan tumpuan dan memberikan pertolongan bila-bila masa bila kita minta mereka untuk membuat sesuatu aktiviti. Sebenarnya bermula 2017. So kita dah masuk fasa ke 2 hingga 3 tahun. Lagi 5 hingga 10 tahun di mana sebenarnya KJ Siva nak letakkan tagball ini di Malaysia? Okey, fokus kita, secara bila saya kata blueprint lah. Ya, kita means ESCO kita dan kita ada satu fokus di mana kita nak buat satu distrik, satu table pada tahun 2025. So kita ada dalam 90 lebih daerah di Malaysia. Kita nak pastikan setiap daerah ada persatuan tagball Malaysia. Persatuan tagball daerah pada tahun 2025. Sebelum saya datang ke sini, saya pun telah melihat beberapa interview video daripada bernama. So saya nampak ada yang top 5 sport kan. So kita harap pada tahun 2030 ataupun 2035 ataupun 2040 kita nak jadikan tagball ni sebagai top 5 sukan yang diminati, yang dimain. Sebab saya rasa dia bukan cabaran yang besar, sebab kita tidak memerlu membina arena yang mahal. Tidak perlu arena, tidak perlu arena. Dia boleh bermain di badminton court, di futsal court, di basketball court, di padang bola. So, saya rasa sukan ni ada satu kelebihan untuk bergerak cepat. Kalau kita dapat satu sponsor, sekarang apa yang kita harapkan sekarang adalah satu sponsor macam TNB untuk hoki, TM untuk bola, big sponsor. So mereka kena melihat sukan ni bukan sebagai satu support sukan juga, lebih daripada sukan. Tagball ni bukan hanya satu sukan, dia satu lifestyle yang boleh support ekosistem. Macam KJ Siva melihat kan, tagball ni tablenya boleh dibawa untuk bermain tidak memerlukan arena macam KJ Siva sebutkan tadi. Mungkin untuk harapan untuk melihat tagball ini dikenali, apa lagi yang sebab ada tak meletakkan satu role model daripada negara-negara seperti macam Ronaldinho tadi pada Brazil. So dulu kita kalau tahu Joga Bonito, it's like macam futsal punya strip, tapi dia lebih pada street soccer. So mungkin tagball ini mungkin nak ada duta daripada footballer kita sendiri untuk menggerakkan lagi tagball ini di masa depan.
Saya rasa kalau secara cepat kalau kita nak gerakkan sukan tekbol ni, kita kena ada satu duta daripada bola sepak ataupun sepak takraw untuk mempercepatkan proses dia. Second, satu lagi adalah involvement daripada banyak pihak, terutama KBS. Tapi saya rasa kita amat berterima kasih untuk tahun ni kepada YB Anahio sebab beliau pastikan sukan-sukan baru seperti kita perlu mengadakan liga. Sebab itulah kita melakukan mendapat sumbangan daripada KBS dan membuat liga for the first time. And then second, dan juga macam MOE. Baru-baru ini MOE pun Kementerian Pendidikan pun approach kita, mereka nak bincang okey apa next hala tujuan. Macam mana mereka nak memperkembangkan sukan ini kepada sekolah-sekolah rendah dan juga menengah. Okey, kita nak sentuh sikit mengenai MTA. Bagaimana KJ Siva boleh menubuhkan Persatuan Tekbol Malaysia ni pada 2018 jika tak silap? Okay. So how you collaborate, yakinkan untuk tubuhkan persatuan-persatuan negeri di Malaysia ni untuk menjadi Persatuan Tekbol Malaysia? Okay, saya basically tekbol ni saya jadikan sebagai tunang lah. So selepas kita dah kahwin, sebelum kahwin kita kena buat register dulu kan. So bila kita, sebab fokus dia disebabkan saya mengambil macam FAM, BAM, Mabak semua sebagai satu kita punya contoh case study. So kalau kita nak move to the next level, kita kena register sukan dulu. Betul. Tapi cabaran utama saya bila saya pergi ke state apa ni untuk register sukan ni, of course dia ada macam you kena ada minimum 8 state. Sebelum menjadikan satu persatuan negara, kena ada 8 state. Tapi masalah dia sukan ni belum dikenali. Kalau kita nak bubuhkan state, tak ada masa. Sebab tu mereka kata kita tak dapat tubuhkan persatuan ini sebab bola yang kita pakai adalah size 5. Sama dengan bola sepak. So kita perlu mendapatkan kelulusan daripada FM yang mengatakan mereka tidak ada kena mengena dengan sukan tekbol ni, walaupun kita memakai size 5 tapi dia different design, different weight. So dengan restu daripada masa tu Secretary General dia Datuk Stuart Ramalingam. So saya mendapat restu daripada dia. Okey, dia kata kita tidak ada kena mengena. Beliau bagi satu surat dan kita straight hantar kepada Sports Commissioner. So mereka telah pun mengaktifkan kita. So bila kita form persatuan ni, memang saya terpaksa cari kawan-kawan saya sendiri untuk menjadikan keahlian. Sebab sukan ni ramai yang tak nampak future dia. Lagi satu, banyak sukan baru yang datang yang ditubuhkan selepas 2-3 tahun tak kembang. So saya pun nak first bila kita pergi ke Sports Commissioner, dia pun kata main bola atas table pingpong. Same thing happen bila pergi ke KBS sebab mereka dah nampak banyak sukan-sukan baru ni selepas 2-3 tahun tidak pergi ke mana. So saya mengambil tekad tu. So saya berbincang dengan esko-esko saya. So saya kata kita kena gerakkan sukan ni walaupun apa cabaran sekali. So saya rasa daripada 2017 sekarang ke 2023 saya rasa ada banyak perbezaan. Progress tu ada. Setakat ni berapa negeri yang aktif lah untuk tekbol ni? Okay, setakat ini kita ada 8 negeri. 8 negeri yang telah pun register officially dan juga melakukan aktiviti-aktiviti mereka. Walaupun yang mereka pun tak dapat melakukan banyak, tapi tak ada sumber kewangan daripada kami untuk support mereka, tapi mereka telah pun menggerakkan sukan ni sebagai satu aktiviti on weekend, di padang, di mana-mana mereka melakukan apa yang mereka boleh. Okey, apakah plan untuk skuad negara kita untuk apa tournament yang akan disertai selepas ni dan apa perancangan daripada MTA sendiri? Okey, untuk tim kita, untuk national squad yang fokus yang paling penting lepas ni, end of this month kita akan menyertai World Cup di Bangkok, Thailand. Kita telah pun dibagi tahu oleh VTech ada dalam lebih kurang dalam 45 negara mengambil bahagian. So kita telah pun dipilih sebagai satu negara untuk mengambil bahagian dan daripada rekod kita aktiviti dan juga player-player yang telah pun aktif. So lepas ni tahun 2024 adalah paling penting untuk kita mengadakan beberapa liga seperti Under 23, Liga Tekbol Malaysia one more time, dan Liga
beach tagball. Beach tagball. Then dari sana untuk menubuhkan home of tagball di UPM. Seperti yang kita plan. So ini adalah satu benda yang paling penting sebab kita memerlukan satu rumah sendiri untuk training, untuk kita punya exco, untuk ini, dan juga sebagai satu dana pendapatan. UPM telah pun menyediakan satu bangunan lama di mana kita perlu menukar dia jadi sebagai satu pendapatan untuk kita. Okey, Encik Siva, apakah harapan dan untuk rakyat Malaysia dan juga untuk peminat sukan tekbol ni untuk terus mengangkat sukan tekbol ini menjadi popular di Malaysia seperti sukan badminton, bola sepak dan sebagainya lah. Okay, basically harapan saya adalah untuk menjadikan sukan ni seperti mana yang saya beritahu tadi, top 5 di Malaysia dalam 5 tahun lagi, dan juga untuk menjadikan setiap daerah untuk ada satu table ataupun satu persatuan di Malaysia, dan seterusnya untuk mengembangkan sukan ini di sekolah-sekolah sebagai satu sukan akar umbi. Okay, untuk yang menyokong sukan tekbol ni, Encik Siva, apa yang ingin cakapkan? Okay, actually sebenarnya ada ramai yang telah pun follow sukan tekbol ni dari tahun 2017 di Malaysia, selepas saya announce di social media. Untuk mereka-mereka yang telah pun sokong dari 2017, terima kasih. Dan untuk mereka yang baru saja mengenali sukan ni, kalau boleh tolong share di social media. Anda boleh layani social media kami di Malaysian Tekbol Association, Instagram Malaysian Tekbol Association, dan juga TikTok Malaysia Tekbol Association. Baik, itu dia perkongsian menarik Presiden Persatuan Tekbol Malaysia MTA, KJ Siva. Terima kasih kerana sudi bersama Sukan Plus Close Up minggu ini. Dan saya pasti satu hari nanti sukan tekbol akan mendapat sambutan yang hangat seperti sukan-sukan lain di negara kita. All the best to you and team. Kita jumpa lagi dalam Sukan Plus Close Up di minggu-minggu hadapan bersama tetamu-tamu seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat.